Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam tafsir dan juga tadabbur ringkas insya-Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 487. Hari ini 26 hari bulan Rabiul Awal tahun 1442 bersamaan dengan 12 hari bulan November tahun 2020. Alhamdulillah. Insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama di dalam surah Asy-Syura, iaitu ayat 32 sehingga ayat 44 daripada Al-Quran. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka Quran, dipersilakan insya-Allah untuk memudahkan kita membaca, meneliti apa-apa kandungan daripada muka surat yang akan kita baca pada pagi ini insya-Allah. Jadi pagi ini insya-Allah daripada surah Asy-Syura ayat 32 sehingga ayat 44 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. In yasha' yuskinir riha fayazlalna rawakida ala zuhrih. Inna fi dhalika laayat likulli sabbarin syakur. Sadaqallahul azim. Jadi saya telah membaca tadi ayat 32 dan juga 32 daripada 32 dan 33 daripada surah Asy-Syura. Alhamdulillah, insya-Allah pada muka surat yang akan kita tadabbur atau kita baca tafsirnya pada pagi ini adalah ianya berkaitan dengan beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah tentang beberapa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok kan betapa banyaknya dalam Al-Quran ini diceritakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua ialah tentang hakikat dunia ni. Dunia ni apa sebenarnya? Supaya manusia ini jelaskan, sebab ia banyak mengganggu kehidupan manusia ni, artinya mengganggu pandangan terhadap manusia. Oleh kerana dunia ni terlalu kelihatan cantik, manis, hijau, indah dan sebagainya, menyebabkan banyak daripada manusia ini confused, merasai bahawa dunia segala-galanya sehingga lupa pada akhirat. Dan perkara yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat-sifatnya, iaitu sifat-sifat orang yang beriman dan juga sifat-sifat orang yang tidak beriman. Jadi ada sifat-sifat ni ialah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan, inilah perkara-perkara, sifat-sifat, bentuk-bentuk, sikap-sikap orang-orang yang beriman. Dan juga selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga bagaimana sikap-sikap dan juga tanda-tanda orang-orang yang tidak beriman ni. Jadi ada dua, tanda orang beriman, tanda orang tidak beriman, sifat-sifat orang beriman dan juga sifat-sifat orang yang tidak beriman. Jadi insya-Allah kita mulakan pada pagi ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di antara kehebatan kuasanya ialah apa? Iaitu ayat yang kita baca tadi, wa min ayatihi, di antara tanda-tandanya, tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa? Iaitu al-jawari. Al-jawari ini adalah, maksudnya adalah kapal, tapi perkataan jawari ini adalah jamak sebenarnya kepada perkataan jariyah. Jariyah ni dalam bahasa Arabnya ada dua makna. Yang pertamanya jariyah ni orang yang berlari lah. Yang keduanya seperti dalam disebutkan kan, sedekahun jariyah, sedekah yang berlari. Jadi apa maksud berlari di sini? Kenapa kapal tu dinamakan sebagai berlari? Kerana kapal itu dia tu berlari di lautan, seolah-olah macam berjalan laju kan di lautan, semacam berlari. Jadi sebab tu dipanggil dalam bahasa Arab sebagai jariyah, dan jamaknya ialah jawari, dalam sebagaimana jawar, sebagaimana dalam ayat ni. Perkataan jariyah juga makna dalam bahasa Arab ialah artinya ialah hamba perempuan. Jadi itu bukanlah perbincangan kita lah pada hari ini, tetapi perbincangan kita pada hari inilah jawar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kapal ni sepatutnya adalah menjadi satu perkara yang sepatutnya difikir oleh manusia. Jadi kita boleh tengok sekarang kan dalam internet, dalam YouTube, dalam apa benda semua kan, dalam image dalam internet kita boleh tengokkan kapal tu. Macam mana kapal tu dengan besarnya tu boleh berjalan di atas fil bahri itu di lautan. Kemudian kal a'lam. Alam tu apa? Alam tu, dan a'lam ni ialah dia jamak, perkataan jamak kepada a'lam, jamak kepada alam. Jadi jamaknya, pluralnya ialah a'lam. Alam ni apa? Alam ni ialah satu benda yang besar.
satu perkara, benda yang besar yang boleh dilihat, yang menjadi tanda kepada sesuatu yang lain. Sebab itulah kalau bendera dipanggil alam. Alam tu adalah bendera. Kenapa? Oh, besar. Jadi begitu jugalah mana kan. Kalau contoh dia katakan awak nak pergi tempat tu, nanti awak nampak bukit tu, awak nampak bangunan tu, maknanya semua orang nampak besar. Sebab itulah nak panggil dia alam. Jadi alam, kemudian tu jamak dia alam. Jadi digunakan untuk perkataan bukit yang besar. Sebab orang Arab bila dia berjalan tu kan, dia akan tanda bukit-bukit tu, bukit macam ni, ini tanda sampai sini dan begitulah seterusnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kapal-kapal ni ada setengah sangat besar. Kalau kita tengok kapal-kapal sekarang besar sangat kan, macam bukit. Itulah hakikatnya. Jadi itu adalah sepatutnya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita ni berfikirkan, masya-Allah kan, ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala besarnya. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala cerita lagi pasal laut ni, pasal kapal ni, iaitu apa? Yasha yuskinir rih. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh stopkan angin tu. Yuskin tu sakinah tu maknanya tetap tidak bergerak, sabit. Jadi yuskin tu maknanya ialah Allah Ta'ala boleh tak bergerakkan angin tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sini tentang angin, sebab orang zaman dahulu mereka hanya menggunakan angin. Tak adalah macam sekarang enjinnya dengan kipasnya dengan macam-macamnya. Tapi sebenarnya memberi makna yang sama, iaitu apa? Allah Ta'ala boleh stopkan enjin, Allah Ta'ala boleh stopkan angin, menyebabkan kapal tu tak berjalan. Kalau kapal, tengok kan banyak kapal-kapal, cerita-cerita lah kita tengok kan di lautan, di mana tiba-tiba rosak, enjinnya rosak. Bila enjin rosak, apa jadi? Perahunya tak berjalan, kapalnya tak berjalan. Jadi itulah nama dia yuskinir rih fayazlalna rawakid. Lalu jadilah kapal itu rawakid. Rawakid ni maknanya tidak berjalan. Roket ni air, roket itu air yang tetap, air yang tidak berjalan, tidak bergerak kan, tak seperti air sungai. Ala zuhrihi, di atas kapal itulah maknanya, di atas, kalau atas belakangnya lah, belakang kapal tu dia diam je kan. Jadi itu adalah kehendak Allah Ta'ala juga kan. Inna fi zalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sebenarnya sekata itu adalah menjadi tanda. Ada dua sini Allah Ta'ala sebutkan namanya, iaitu sabar. Allah Ta'ala sebutkan sifatnya, iaitu bagi orang-orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Kita bersyukur sepatutnya kalau kapal tu berjalan, dan kita kena bersabar apabila kapal tu mati kan, angin tak ada dan sebagainya kan. Bukan mencela angin, bukan mencela enjin dan sebagainya. Jadi tu nak ceritanya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita ni apa? Sabar dan juga nak ni bersyukur. Kalau kita dapat nikmat, kita ni bersyukur. Kalau kita tak dapat nikmat, dikenakan apa-apa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersabar. Jadi sabar, kemudian syakur. Seterusnya Allah Ta'ala tak habis lagi, cerita lagi. Atau disebut apa itu? Au yubiqhunna. Yubiqhunna ini ialah maknanya ialah apa ni? Iaitu tenggelamkan. Ataupun kemungkinan ada kapal yang Allah Ta'ala tenggelamkan. Jadi bila Allah Ta'ala tenggelamkan, bima kasabu. Kenapa? Kerana kejahatan mereka, dengan apa yang mereka telah buat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak tenggelamkan. Kenapa? Adalah kesalahan mereka tu kan. Jadi kita tengoklah di sini kan apa yang telah berlaku lah kan. Apa yang telah berlaku, iaitu contohlah kan kapal Titanic pada tahun 1912 itu adalah kapal yang terbesar. Memang besar kan, memang besar. Kalau tengok kan 3 kali saiz, dia kata saiz Olimpik punya padang tu, stadium tu, itu 3 kali tu besar. Boleh imagine itu pada tahun 1912. Jadi mengangkut manusia daripada mana? Manusia daripada UK, daripada England nak pergi ke Amerika, New York lah kan. Jadi dia pun dah dibuat di Belfast, di Northern Ireland tu. Kemudian tu diangkutlah, dimulakan perjalanan yang pertama daripada mana? Southampton di UK tu. Maka orang semua hebat, sampai ada orang kata pada masa tu even God, dia kata ada ditulis tu, berani dia cakap macam tu. Dia kata pun even God tak boleh tenggelamkan kapal ni. Tuhan pun tak boleh tenggelamkan kapal ni. Itu makna dia kan, makna dengan bangga, takabur dan sebagainya. Tapi tengok apa jadi kan, sampai sekerat jalan pada bulan April tahun 1912 habis. Bukan habislah maknanya kan, separuh daripada lebih separuh daripada yang ada dalam kapal tu mati. 1,500 orang mati, termasuklah engineer dia yang buat juga mati juga dalam kapal tu kan. Jadi nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan apa? Kalau Allah Ta'ala yubiqhunna, Allah Ta'ala nak tenggelamkan dia, Allah Ta'ala boleh tenggelamkan walaupun besar mana pun kapal yang dibina oleh manusia. Baru hantar air batu je, air batu bukan apa pun. Kalau kita kata air batu ni kita makan je kan, tapi air batu besar lah kan. Jadi seterusnya Allah SWT sebut ke sini apa kan. Jadi
Tapi wa ya'fu an kasir, wa ya'fu an kafir, tapi ada yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Jadi itulah kan, ada yang selamat tu. Jadi Allah Taala nak tunjukkan, nak tengokkan kalau selamat ni dia buat apa, adakah dia jadi ni. Tapi kalau kita tengoklah kan dalam cerita ke dan sebagainya kan, memang apa yang berlaku dalam kapal tu memanglah penuh dengan maksiatnya, penuh dengan apa maknanya kan. Biasalah kan maknanya. Dia buat enjoy parti-parti gembira lah, konon kan nak pergi ke Amerika kononnya kan. Barulah kemudian mati semua. 1,500 orang mati barulah. Tapi wallahu alam, ada sedar ke tak sedarnya, wallahu alam. Itu bukan tu kita kan. Wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum mim mahis. Jadi yang tadi cerita kapal tu habislah kan. Jadi kapal tu kita baca tadi kan, bahawa dia ni terbahagi kepada ada yang Allah Taala jalankan elok-elok atas air, kemudian ada yang dia berhenti stop, tak boleh gerak sebab tak ada angin, enjinnya mati dan sebagainya. Ada yang Allah Taala hancurkan dan ada yang Allah Taala tenggelamkan kapal tapi selamatkan dia. Jadi itu macam-macam ya. Yang sepatutnya semua tu Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang kita baca ni tadi ni kan. Nak menunjukkan bahawa itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala sebutkan sini wa ya'lama. Kenapa bari atas ya'lama, tak sebut ya'lamu sedangkan permulaan. Jadi ulama kata ada di situ lam muqaddar dia panggil. Lam muqaddar ni seolah-olahnya macam ada lam. Jadi dia memberi maksud lam. Lam tu apa? Lam li ta'lil, iaitu supaya waliya'lama gitu kalau ikutnya lah. Tapi dalam bacaan ni lam tu tak ada, ditakdirkan ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina, dan supaya orang-orang yang banyak berjidal ni, banyak berdebat ni pada ayat-ayat kami, maknanya nak tolak juga, nak berhelah juga, nak beralasan juga kan, tak mau terima kebenaran ni kan. Jadi supaya orang-orang tu tahu bahawa apa, malahum mim mahis ni ialah daripada perkataan hasa. Hasa ni apa? Hasa ni ialah ertinya, iaitu apabila seorang tu dia berjalan ke sana, berjalan ke sini sampai tak ada tempat rehat, penat dia. Jadi itu nama hasa. Jadi mahis ni ialah seorang yang nak mencari tempat jalan untuk lari, untuk selamatkan diri tapi tak jumpa. Itu mahis. Jadi Allah Ta'ala beritahu, menggambarkan bila faham bahasa Arab ni kan, dia akan jadi daripada hasa tu. Dalam bahasa sekarang pun ada, dia guna hais. Hais tu orang berjalan-jalan penat tapi tak ada tempat nak rehat. Itu hais nama dia. Jadi Allah SWT sebutkan kat sini kan, mahis maknanya tak ada tempat nak lari lagi, supaya orang kafir tahu. Nak berjidal sangat, nak berdebat sangat tentang Allah SWT, tentang kebenaran ni, jaga kau tak ada tempat lagi, tahulah nanti kau. Itu Allah Ta'ala sebut Kemudian seterusnya, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Sekarang Allah Ta'ala ceritakan hakikat dunia ni. Hakikat dunia ni apa sebenarnya? Jadi Allah Ta'ala sebutkan apa-apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu min syai'in, semua tu adalah mata'ul hayatid dunya. Semua tu adalah kesenangan dunia sahaja. Sama ada dia tu pangkat ke, sama ada dia tu harta ke, sama ada dia tu kesihatan ke, apa saja nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni, sebenarnya benda tu adalah sementara saja kan. Semua tu zawal, semua tu hilang nanti kan. Yelah, kalau mati nak pakai buat apa lagi kan? Ada kereta hebat, ada rumah hebat, ada kesihatan hebat, ada benda, kalau dah mati nak buat apa lagi? Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ingatkan kita kan, bahawa semua yang kita dapat atas dunia ni sepatutnya digunakan, dimanfaatkan untuk membeli pahala, supaya dapat pahala. Sebab di sana, di akhirat tu, selepas daripada mati, hanya pahala saja. Pahala saja, mata wang yang boleh digunakan. Di sana tak boleh beli lagi, tak boleh guna duit Amerika, tak boleh guna duit dolar, tak boleh guna duit yen, tak boleh guna, semua tak boleh guna di akhirat tu. Yang boleh guna satu saja currency dia, iaitu pahala nama dia. Jadi sebab itulah atas dunia ni, bila dapat ni, beli banyak-banyak pahala tu kan. Jangan jual pahala kan. Sebab apa? Ada duit jual pahala. Itu yang pelik kan. Jadi Allah SWT sebut sini, famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah itu khair, lebih baik. Apa yang ada di sisi Allah? Pahala. Jadi pahala maknanya kita gunalah untuk membeli pahala tu. Kemudian seterusnya, wa abqa, dia tu lebih baik dan lebih kekal. Dia tak hancur. Dunia ni maknanya hancur. Automatiknya boleh faham, lillazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Tapi yang faham perkara ni hanyalah orang-orang yang siapa? Iaitu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerah kepada Allah Subhanahu. Itu tanda tanda beriman ni ialah tawakal. Kalau tak
bertawakal, macam mana kita nak kata bahawa orang itu adalah beriman? Jadi maknanya dia sentiasa diungkaikan, dibersamakan, diikatkan bersama-sama, iaitu apa? Di antara iman dan juga tawakal. Wallazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha wa iza ma ghadibu hum yaghfirun. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu sifat orang yang beriman. Apa sifat orang yang beriman ni? Iaitu mereka ni menjauhi kaba'irul ismi. Kaba'irul ismi ni artinya ialah dosa-dosa besar. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dosa besar ni? Jadi kalau ulama-ulama mengatakan yang kita boleh faham secara direct, dosa besar ni ialah apa? Yang pertamanya apabila adanya hudud, iaitu apa sesuatu yang dikenakan hudud di atasnya, iaitu hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah apabila adanya ancaman-ancaman yang dahsyat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut kalau buat macam ni neraka, buat macam ni kena neraka, ni kena masuk sa'ir, ni kena masuk neraka sakar dan sebagainya, itu adalah tanda. Itu tanda yang mudah lah kan untuk kita ketahui. Tetapi Imam seorang ulama telah tulis satu buku, nama dia Al-Kabair. Jadi insya-Allah kan siapa-siapa yang ada kesempatan boleh baca buku tu. Kabair iaitu disenaraikan dosa-dosa besar yang dikumpulkan dah, mudah untuk kita kan. Jadi Allah SWT sebut sini sifat orang yang beriman ni, sifat orang yang bertawakal ni, iaitu mereka ni menjauhi daripada dosa-dosa besar wal fawahish. Fawahish ni maknanya perkara-perkara kotor yang jijik pada pandangan masyarakat. Sebab disebutkan di sini oleh ulama-ulama tafsir, dia kata kalau ikutnya fawahish tu dah masuk dalam kabairul ismi. Sebab kalau perkara-perkara buruk ni ialah biasanya dosa besar lah kan, dia tak akan jadi dosa kecil dah kalau perkara-perkara buruk seperti makan harta anak yatimnya, berzinanya, minum araknya dan sebagainya. Tapi kenapa disebutkan juga ini, nama dia ialah ataf khas kepada am. Yang am tu dah sebut dah, tapi nak sebut lagi apa? Nak sebut lagi fawahish ni. Sebab apa? Nak cerita jijiknya perkara-perkara ni sepatutnya ditinggalkan oleh orang yang beriman, tak dibuat oleh orang beriman. Wa iza ma ghadibu hum yaghfirun. Kemudian disebut lagi sifat yang kedua, mereka ni ialah apa? Kalau kita kata tawakal satu, kemudian mereka ni ialah menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, mereka ni apa? Mereka apabila ghadibu hum yaghfirun, iaitu apabila mereka ni marah, mereka ni boleh memaafkan. Nampak tak kan? Jadi maknanya marah ni pun satu hal juga, satu benda yang penting jugalah, yang disebut berulang kali dalam hadisnya, dalam Qurannya ada kan, wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan marahnya. Jadi penting lah sebab marah ni kan bila datang, masya-Allah kan, ramai kalah kan. Jadi insya-Allah kan kita cuba kekang kemarahan tu, ini akan dapat pahala yang besar insya-Allah. Sifat orang yang beriman. Kemudian wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus solah, orang-orang yang menyahut seruan Allah, seruan daripada Allah, ajakan daripada Allah, dakwah daripada Allah. Jadi itu memujilah orang-orang yang beriman. Dan kemudian mereka ni aqamus solah, menegakkan solat, meneruskan. Dalam tafsir Jalalain dia kata aqamus solah itu adamu alas solah, mereka ni berterusan bersolat ni kan, maknanya tak berhenti, bukan maknanya tak stop semayang semua masa 24 jam, bukan. Tapi maksudnya mereka tak berhentilah, tak adalah boring tak semayang dah, minggu ni tak semayang sebab apa, boring ke apa, tak. Aqamus solah wa amruhum syura bainahum, dan seterusnya ialah syura, mereka ni bersyura. Jadi apa maksud syura? Syura ialah tasyawur lah. Dalam ulama setengah kata, iaitu apa, ulama memberi makna yang cantik kepada syura ni apa, iaitu ikhrajur ra'yi anil ghair, iaitu kita keluarkan pandangan daripada orang lain. Sebab kita ni seorang, kita kadang-kadang berfikir macam ni, tapi pemikiran kita kadang tak penuh. Kadang-kadang Allah Ta'ala campakkan perasaan tu suatu pandangan tu daripada orang lain. Jadi kalau kita hanya berpada dengan kita saja, kita diktator seorang-seorang kita saja yang betul, orang lain tak betul semua, jadi kita tak tanya pun, jadi itu menyebabkan itu nama dia lawan kepada syura. Jadi Allah Ta'ala puji bersyura ni, tak kira lah kan dari peringkat mana, peringkat tertinggi negara, peringkat bawah ke, peringkat family ke dan sebagainya kan, syura. Tanya, tak mesti terima. Bertanya maknanya mengeluarkan. Kemudian kita kumpulkan. Kalau orang tu mempunyai kekuasaan, mempunyai ketua jabatan, ketua apa kan, dia syura, kemudian dikumpulkan. Ini dalam kes lah apabila makna keadaan tu membolehkanlah masa. Kalau cepat kadang-kadang perlu diputuskan segera, itu cerita lain lah kan. Tapi eloknya lah syura dalam keadaan besar ke, kecil ke, bersama seorang ke, dua orang ke, tiga orang ke, ataupun 10 orang ke, syura muwassa', syura mudhayyib, macam-macam lah nama-nama syura tu, insya-Allah boleh dibacalah dalam perbincangan tentang syura ni. Tapi maksudnya ialah sifat untuk merasai bahawa
mesti juga kita tanya pendapat orang lain. Sebab apa? Sebab jangan merasai bahawa kita saja yang betul. Itu adalah satu sifat yang baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata wa amsyura. Sedangkan ayat ini adalah ayat Makki. Ayat ini turunkan di Mekah. Tapi Allah Taala dah suruh dah syur. Tak ada kerajaan lagi pun pada masa tu. Tak ada negara Madinah, belum ada lagi. Tapi wa amrum syura bainahum. Sifat orang mukmin ni dia bersyura dalam semua peringkat. Kemudian selepas tu Allah Ta'ala sebut wa aqamus salah wa amrum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang Allah beri kepada mereka, mereka infakkan. Jadi maknanya banyaklah sifat-sifat disebut sini kan. Jadi istajabu li rabbihim ijtanibuna kaba'irul ismi. Jadi kalau kita tengok sini dah ada, saya rasa ada 6 dah kat sini sifat-sifat. Kita boleh bilang lah kan, 5, 6, 7 ke, terpulang lah kan, insya-Allah cara kita kira. Tapi maknanya inilah sifat-sifat senarai-senarai yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita tengok, untuk kita cek diri kita, checklist diri kita. Wallazina iza asabahumul baghyu hum yantasirun. Seterusnya lagi ialah Allah sebut lagi, iaitu apabila mereka ni dizalimi. Al-baghyu tu makna az-zulmu, iaitu ada orang menzalimi mereka ni yang tasirun. Mereka, apa makna yang tasirun? Di sini ada dua pendapat besar lah, ada dua pendapat ulama tentang, ulama tafsir tentang yang tasirun, iaitu apabila kena zalim, orang menzalimi kita, apa yang patut kita buat? Yang tasirun dalam Quran kata. Apa maksud yang tasirun? Yang tasirun ni ada dua pendapat. Ada dua maksud. Yang pertama sekali, yang tasirun ni ialah sebagaimana kata tafsir Jalalain, maksudnya ialah kita boleh membalas balik, tetapi dengan syaratnya tidak boleh melebihi daripada had. Kalau dia menzalimi kita macam ni, kita boleh membalas mula, tapi setakat yang tak boleh melebihi daripada apa yang dia buat pada kita, orang tu buat pada kita. Itu yang pertama lah kan, yang tasirun. Makna yang kedua, yang tasirun diberi oleh Syekh Tontawi dalam Al-Wasit. Dia kata macam ni, dia kata yang apabila mereka ini kena pada mereka itu baghyu, mereka itu yang tasirun, artinya mereka itu ialah membalas balik, tetapi kerana agama, bukan kerana kerana untuk menegakkan agama. Yang tasirun maknanya, kalau misalnya contohlah katakan orang mengutuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang buat zalim kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadi kita lawan balik kan. Lawan balik macam mana? Kita jangan biarkan. Kalau kita biarkan, itu maknanya tak yang tasirun, maknanya tak cuba melawan balik. Jadi itulah maknanya pendapat yang besarlah dalam isu ni. Jadi ayat-ayat yang selepas daripada ni, iaitu apa? Kita tengok kat sini kan, iaitu ayat 40, kemudian ayat 41, kemudian ayat 42, kemudian ayat 43. Itu semua tu cerita bentuk-bentuk ni. Jadi sebagai kesimpulan di dalam ayat yang panjang ni kan, bukan panjang lah kan, ayat yang banyak selepas daripada tu, sebagai contohnya kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini apa kan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jadi apa ni, dalam tafsir Jalalain disebut, sebab itulah itu dia kata menjadi tafsir kepada ayat yang tasirun tu, iaitu apa? Kalau nak membalas boleh, tapi membalas tidak boleh lebih daripada had yang orang tu buat pada kita. Jadi sebab tu dia kata wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dia hanya misluha saja, sekadar-sekadar yang dia buat saja, sekadar kezaliman yang dikenakan pada kita. Sebab itulah, sebagai contohnya kan, kalau orang bunuh orang dalam Islam ni, kisahnya hanya bunuh saja. Tak bolehlah seksa dia, kemudian dah seksa berhari-hari, kemudian baru bunuh. Tak boleh. Kalau orang tu dia ni buat hirabah ni maknanya buat kacau balau dalam negara, merompak dan sebagainya, jadi hukuman dia ada di situ kan. Berdasarkan hakim memutuskan empat hukuman yang dia boleh putuskan berdasarkan kepada kejahatan itu. Dia membunuh ke tak? Dia merompak tu menakutkan orang ke tak? Dia merompak tu. Jadi semua tu adalah jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jadi kemudian selepas daripada itu, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Kemudian Allah Taala kata, kalaulah memberi kemaafan, maka itulah lebih baik. Maknanya memaafkan dah. Orang dah buat zalim pada kita, tak apalah kita maafkan. Terpulang. Awak nak maaf, itu hak awak kan. Awak nak maafkan, maka terpulang pada awak. Fa ajruhu 'ala Allah, dia kata, dia akan dapat pahala daripada Allah, kesabaran dia tu dan juga kemaafan dia tu. Tetapi kalau buat zalim lebih daripada tu, Allah tak suka. Membalas lebih daripada tu, Allah tak suka. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Memulakan kezaliman memang Allah Taala tak suka. Tetapi kalau nak balas lebih daripada yang dia buat pada kita, maka itu juga Allah Taala tak suka.
Seterusnya walamanin tasara ba'da zulmihi faulaika ma alaihim min sabil. Tapi Allah Taala sebut tu ayat 41, iaitu kalau orang tu nak membalas, walamanin tasara, dia intasara maknanya membalas juga dalam tafsir disebut yang takimu, dia nak melawan balik, nak balas balik. Apa tu? Dia kata walamanin tasara ba'da zulmihi, selepas daripada dizalimi, maka Allah Ta'ala kata faulaika ma alaihim min sabil. Ma alaihim min sabil artinya apa? Dia tidak bersalah. Kalau orang macam tu apa? Iaitu dia nak lawan balik sekadar yang had yang dibenarkan tu, maka tak salah, kata. Innamas sabilu, yang salahnya apa? Yang salahnya alal ladzina yazlimunan nas, orang yang memulakan kezaliman kepada manusia ataupun membalas kezaliman orang lebih daripada orang yang buat pada dia. Itu yang tak boleh. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi, dan dia ni kan yabghuna maknanya yazlimuna, dia menzalimi di atas muka bumi ni tanpa benar. Maknanya kalau kerana kebenaran tak apa, kerana kebenaran ni tanpa benar. Kemudian ulaika lahum azabun alim. Tengok tu, bila Allah Taala sebutkan azabun alim, azab yang pedih, itu maksudnya apa? Ancaman. Itulah termasuk dalam dosa besar sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi kemudian selepas daripada tu walaman sabara, tapi Allah Taala ulang lagi, kalau sabar apa? Kalau tak membalas, wa ghafara, dan dia memberi kemaafan. Inna zalika lamin azmil umur. Tu maknanya satu benda yang besar, kalau dia boleh macam tu, boleh marah. Jadi ulama-ulama buat kesimpulan kat sini, iaitu apa? Dia kata orang buat kejahatan kepada kita ni kan, jadi boleh tak kita balas? Sebagaimana yang disebutkan di dalam oleh Ibn Arabi, kalau tak salah saya, minta maaf dulu, dalam setengah tafsir dia sebut macam ni. Dia katakan apabila orang buat jahat pada kita, maka elok kita balas balik ataupun tidak. Dia kata macam ni, dia bahagikan kepada dua. Yang pertamanya, ada jenis tu, orang tu membuat kejahatan dan dia tu memang masyhur dengan buat jahat, dan dia suka buat kejahatan tu, dia war-warkan pula, dia viral pula, dia buat kejahatan pada orang. Kalau macam tu, dia kata apa yang afdalnya apa? Kita balas balik kan. Tapi kalau seorang tu buat kezaliman pada kita, tetapi dia taklah bising, dia senyap-senyap saja, maknanya dia tak suka orang tahu kan, kalau macam tu, ulama kata eloknya kita memberi kemaafan. Itu adalah lebih afdal. Itu adalah kesimpulan daripada apa yang kita baca daripada ayat sebentar tadi. Ayat yang terakhir pada hari ini ialah wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Kemudian wa taraz zalimina lamma ra'awul azaba yaquluna hal ila maraddin min sabil. Jadi Allah Taala kata, siapa yang Allah Taala dah beri kesesatan kepada dia, maka tidak ada lagi wali selepas daripada ni. Tak ada orang nak jaga dia lagi dah. Maknanya selain daripada Allah, siapa lagi? Tak adalah. Berhala memang tak mungkin. Jadi Allah SWT sebut sini, siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka tak ada lagi. Sebab itulah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengambil Allah Ta'ala saja yang menjadi wali kita. Dan seterusnya, dan kamu akan lihat, Allah Ta'ala kata, kamu akan lihat orang-orang zalim ini, apabila mereka melihat azab nanti, mereka akan berkata apa? Yaquluna hal ila maraddin. Tak boleh ke balik semula ke dunia? Tak boleh kembali semula ke dunia? Tak boleh ke nak buat amalan semula? Tak ada dah. One way saja kan? Tak ada turn back. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita, bila kita baca sifat-sifat orang beriman di sini, kita ambil checklist, kita tanda, kita check diri kita kan, apa yang sepatutnya kita beriman, apa yang sepatutnya kita buat, apa yang sepatutnya kita lakukan, bagaimana sikap kita kan. Jadi Allah SWT telah mengajar kita banyak perkara dalam ayat pada muka surat 487 pada hari ini, dari surah Syura ayat 32 sehingga ayat 44. InsyaAllah jumpa lagi di hari esok, insyaAllah hari Jumaat yang mulia, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.